Hai pelajar, saya Cikgu Kartik. Okey, so hari ini cikgu akan bincang bahagian yang kelima, okey, dalam perniagaan antarabangsa, iaitu cikgu akan bincang apakah cabaran syarikat multinasional. So dalam bahagian yang keempat, cikgu dah bincang maksud, okey, apakah maksud syarikat multinasional dan kenapa sesebuah syarikat tu menjadi syarikat multinasional. So bahagian ni cikgu akan bincang apakah cabaran, okey. Cabaran ni dibahagi kepada 5 ya, iaitu struktur organisasi, kawalan pengurusan, politik dan perundangan, ekonomi, sosio budaya. Okey, kalau kamu tengok sukatan dia kata menjelaskan. Jadi kamu kena bagi contoh yang sesuai. Okey. Okey, kita mula dengan struktur organisasi. Okey. So apa cabarannya? Sebab struktur organisasi ini berbeza antara satu negara dengan negara lain. Setiap negara ni menggunakan struktur yang berbeza atau penjabatanan yang berbeza. Kenapa? Sebab penjabatanan atau struktur ni bergantung pada persekitaran perniagaan, pasaran, produk. Okey, jadi kamu tak boleh gunakan struktur yang sama untuk semua negara. Itu cabaran kita. Jadi kena pilih struktur yang sesuai ni menjadi satu cabaran pada syarikat multinasional atau MNC ya. Nak pilih struktur yang mana? Nak gunakan fungsian ke, okey, nak gunakan matrix, division, itu masalah dia, cabaran dia ya. Contohnya, persekitaran perniagaan berbeza antara negara Jepun dengan Malaysia menyebabkan syarikat MNC Jepun menghadapi masalah untuk menentukan jenis penjabatanan yang sesuai, okey, ataupun jenis reka bentuk struktur organisasi ya, nak gunakan yang mana, ada masalah, okey. Dan syarikat multinasional juga, dia sering terdedah pada masalah seperti penyelewengan, penipuan, ketidakpastian sebab saiz perniagaan yang sangat besar. Jadi mereka banyak menghadapi masalah seperti penyelewengan. Okey. Benda ni berlaku kerana apa? Ada perbezaan waktu dan jarak. Okey. Waktu di Amerika Syarikat dengan waktu di Malaysia berbeza. Jadi kawalannya semakin sukar. Jarak jauh. Jadi susahlah untuk syarikat Indo menghantar wakil untuk memantau syarikat di Malaysia. Sebab jarak jauh melibatkan kos yang tinggi. Ada masalah komunikasi. Jadi mereka banyak bergantung pada pengurusan tempatan untuk mengatasi masalah. Okey. So, apa tindakan yang boleh diambil? Okey. So, syarikat multinasional ni perlu kenal pasti apakah reka bentuk struktur organisasi yang paling sesuai. So, kita ada beberapa pilihan. Kamu dah belajar dalam SEM 2 kan? Okay. Contohnya struktur fungsian, struktur produk, struktur geografi atau struktur matrix. Okay. Ini pilihan yang syarikat multinasional ada. Okay. So, bagi contoh. Misalnya, syarikat pakaian multinasional Malaysia memilih untuk menggunakan struktur division geografi untuk menguruskan 6 cawangan di luar negara. So, bagi syarikat pakaian ni, dia rasa division geografi yang paling baik untuk menguruskan cawangan di luar negara. Okey. Okey, yang kedua kawalan pengurusan. Okey. Kawalan pengurusan ni menjadi masalah sebab dia ada banyak cawangan. Okey, dan kaedah kawalan pengurusan ni berbeza kerana persekitaran perniagaan ni berbeza. Okey. Persekitaran perniagaan di Malaysia dengan Indonesia berbeza. Malaysia dengan China berbeza. Jadi, melibatkan pembuatan keputusan yang berbeza. Okey. So, lokasi jauh menyebabkan syarikat kena pilih lah. Nak guna pentadbiran berpusat atau pentadbiran tidak berpusat. Centralized or non-centralized. Okay. Centralized maksudnya syarikat Indo yang buat segala keputusan. Satu orang decide semua. Okay. So, yang ni dapat mengawal aktiviti anak syarikat. Boleh kawal. Tapi masalahnya, kita ada masalah untuk memahami selok-belok perniagaan di negara asing. Okay. Bayangkan, semua cawangan Nestle keputusan dibuat oleh syarikat Indo di Switzerland. Ini boleh memberi kesan sebab mereka tak tahu bagaimana keadaan pasaran di Malaysia, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Tapi kawalan lebih mudah. Tapi mereka tak faham selok-belok perniagaan di negara asing. So, kita boleh cadangkan penggunaan pentadbiran tidak berpusat. Maksudnya, cawangan yang buat keputusan. Tapi masalahnya apa? Kurang kawalan. Syarikat Indo tak boleh kawal semua cawangan. So, kenalah decide nak pilih yang mana. Sebab tu dipanggil cabaran. Okay, what is your challenges? Kalau kita buka cawangan di luar negara. Okay, contohnya, sebuah syarikat pakaian Malaysia menghadapi masalah konflik antara pekerja bila menggunakan pentadbiran berpusat untuk mengawal 5 cawangan di luar negara. Ini cabaran yang dihadapi. Okay. Yang ketiga, politik dan perundangan. Ada dua bahagian, politik, lepas tu perundangan. Okey, antara aspek politik ialah satu sistem
pemerintahan. Apa sistem pemerintahan yang digunakan? Adakah dia menggunakan sistem perancangan pusat ataupun kapitalis, okey, campuran dan sebagainya. Jika negara itu mengamalkan sistem perancangan pusat, ada risiko. Okey, ada cabaran iaitu mungkin syarikat itu diambil alih oleh kerajaan tempatan, pemilikan negara. Itu risiko yang dihadapi ya, cabaran. Okey. Yang kedua, keadaan politik. Politik ni sentiasa berubah. Mungkin menyebabkan pergolakan politik, keadaan huru-hara boleh memberi kesan pada pelaburan yang dibuat oleh syarikat berkenaan. Itu cabarannya. Okey, sebab bila buka cawangan di negara lain, kita tak tahu macam mana keadaan politik negara tersebut. Benda ni boleh berubah bila-bila masa. Ini cabarannya. Okay. Perhubungan antara pemimpin. Hubungan antara pemimpin sebuah negara dengan negara lain. Okay. Contohnya katakan hubungan antara pemimpin Malaysia dengan hubungan pemimpin negara China ni kurang baik. Ini beri kesan pada hubungan antara syarikat di Malaysia dengan negara China. Itu dipanggil perhubungan antara pemimpin. Okay. Kita bernasib baik sebab pemimpin negara kita ada hubungan baik dengan hampir semua negara. Jadi perniagaan ini berjalan dengan lancar. Tapi keadaannya mungkin berbeza di negara lain. Okay. Kedudukan negara dalam sesebuah gabungan. Ini pun ada kaitan dengan politik. Contohnya blok. Malaysia ni dalam kedudukan blok negara ASEAN. Jadi kalau kita nak berniaga dengan sebuah negara di Kesatuan Eropah, mungkin kita ada masalah. Okay. Sebab Eropah ni dia suka galakan perniagaan dalam negara-negara Eropah saja. Jadi kalau kita nak jual barang di negara dia, ada pula cabaran. Okay? So mungkin dia kenakan tarif, kota dan sebagainya. Ini masalah kalau kita buka cawangan di negara Eropah. Okay? Tengok perundangan pula. Okay? Perundangan ni rujuk pada sistem perundangan. Okay? Undang-undang ni berbeza antara sebuah negara dengan negara lain. Okay? Contohnya bilangan cuti di Malaysia kita bandingkan dengan Singapura. Okay? Negara Malaysia cuti banyak berbanding dengan Singapura. So kamu tak boleh selaraskan dengan sistem yang sama antara dua negara ni, tak boleh. Okey, sebab sistem berbeza. Di Malaysia, kita ada dasar gaji minimum. Pekerja perlu dibayar gaji minimum RM1,200. Indonesia tak ada dasar macam ni. Nampak tak? Perundangan berbeza. Okey. Birokrasi kerajaan. Ada negara yang menggunakan sistem pengurusan yang melambatkan proses perniagaan. Okay, macam di Malaysia ni, kalau kita nak daftar perniagaan ni, ambil masa yang cepat. Okay, boleh selesaikan dalam masa sehari. So, proses ni boleh berlaku dengan cepat. Tapi benda ni tak berlaku di negara lain. Okay, sebab perundangan berbeza. Peraturan. Okay, ada yang mengenakan syarat. Menggunakan bahan mentah tempatan. Okay, saham dimiliki oleh rakyat tempatan dan sebagainya. Itu peraturan yang perlu diberi perhatian. Okay. Kerajaan mungkin mengenakan tarif kalau kita menggunakan bahan mentah yang diimport. So, kos pengeluaran meningkat. Inilah cabarannya dari aspek perundangan. Contohnya, kerajaan Malaysia menetapkan semua produk makanan yang dikeluarkan oleh syarikat multinasional wajib menggunakan 40% bahan mentah tempatan. Ini contoh ya. Bayangkan kalau kerajaan berdasar macam ni. Ini satu cabaran pada syarikat multinasional yang beroperasi di Malaysia. Ekonomi. Ekonomi ni ada banyak aspek. Contohnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi berbeza ya. Ada yang mengamalkan kapitalis, ada yang mengamalkan perancangan pusat. Kalau kapitalis ni bagus. Tapi masalahnya apa? Dia mungkin menyebabkan monopoli. So monopoli ni menyebabkan syarikat kecil ni tak boleh beroperasi. Ada banyak isu. Kalau perancangan pusat, mungkin ada risiko pemilik negaraan. So syarikat multinasional ni diambil alih oleh negara berkenaan, kerajaan negara berkenaan. Keadaan ekonomi. Mungkin deflasi. Deflasi maksudnya kemelesetan. So, permintaannya akan merosot. Kalau inflasi, masalah pula. Iaitu kos meningkat. Menyebabkan harga barang meningkat. Dari aspek pendapatan per kapita atau kuasa beli. Katakan kita buka cawangan di negara A. Negara A ni kuasa beli penduduk rendah. Mungkin barang kita tak laku. Ini masalah pendapatan per kapita. Jadi ini cabaran. Cabaran yang mungkin berlaku kalau kita buka perniagaan di luar negara. Kenaikan kadar faedah di Malaysia menyebabkan jualan kereta keluaran syarikat multinasional di Malaysia merosot. Katakan Bank Negara membuat keputusan untuk menaikkan kadar faedah BLR. Ini menyebabkan rakyat tak nak pinjam. Bila pinjaman berkurang, menyebabkan jualan kereta merosot. Ini berkaitan dengan ekonomi ya. Cabaran yang terakhir dari aspek sosio-budaya. Sosio-budaya ni culture. Sosio-cultural ni berkaitan dengan sikap. Apa tanggapan atau persepsi masyarakat tentang barang keluaran
syarikat multinasional. Okey, perbezaan sikap. Agama dan kepercayaan. Okey. Contohnya Malaysia ni kita ramai penduduk beragama Islam, mereka mungkin sangsi tentang status halal produk keluaran multinasional. Okey, mungkin mereka tak percaya. Okey. Persepsi ya, ini kerana agama, kepercayaan. Macam kalau kita nak buka outlet restoran makanan segera di negara Jepun mungkin tak laku sebab mereka lebih suka mengambil makanan tradisional. Okey. Bahasa yang berbeza menyebabkan tafsiran yang salah, interpretation. Okey, ada resam berbeza. Okey. So, cabaran kita, kamu tak boleh guna campuran pemasaran yang sama dalam semua pasaran. Okey, cikgu bagi contoh. Misalnya, kamu nak buka restoran makanan segera di Thailand dengan Malaysia. Kalau di Thailand, makanan tu kan makanan tidak halal. Okey, tapi di Malaysia wajib dia pastikan makanan tu makanan berstatus halal. Kalau tidak, kamu tak boleh jual kepada penduduk beragama Islam. Ini cabaran yang kita ambil. Cabaran yang kita hadapi ya. Contohnya nak gunakan iklan. Okey, iklan ni perlu mematuhi peraturan dalam setiap negara. You tak boleh guna satu iklan untuk semua negara. Okey, itu cabaran yang kita hadapi. Okey, contohnya majoriti penduduk Malaysia beragama Islam dan syarikat multinasional perlu memastikan pengeluaran produk makanan ni mematuhi syariah dan ada status halal. Itu cabaran sosial budaya. Okey, ini ada 5 cabaran yang kita hadapi. Okey, antaranya apa? Cabaran ekonomi, okey, kawalan pengurusan, struktur organisasi, sosio budaya, politik dan perundangan. Okey. Okey, tengok contoh soalan. Nyatakan 5 cabaran syarikat multinasional ni, tak perlu uraian. Just sebut saja. Okey, cabaran ekonomi, cabaran kawalan pengurusan, cabaran struktur organisasi, cabaran politik dan perundangan. Okey. Lepas tu cabaran sosio budaya. Tak perlu uraian. Just naraikan saja. Okey, soalan 2, uraikan 3 cabaran syarikat multinasional. Yang ni kena ada satu fakta dengan satu uraian. Nombor 3, selain cabaran politik dan perundangan, uraikan 3 cabaran lain. Jadi tinggalkan politik dan perundangan, you boleh bincang cabaran ekonomi, cabaran sosial budaya, cabaran kawalan pengurusan, cabaran struktur organisasi. Soalan isi panjang, jelaskan 5 cabaran yang dihadapi oleh sebuah syarikat multinasional. So bagi satu fakta, 3 uraian, 1 fakta, 2 uraian, 1 contoh. Ataupun 1 fakta, 1 uraian, 2 contoh. 5 kali 4, kamu dapat 20 markah. Okey. So, itu saja pelajar untuk kali ini. So, dalam bahagian berikutnya, cikgu akan bincang tentang syarikat risiko syarikat multinasional. Okey, bye.